Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan kita punya analisa pasaran di mana berdasarkan apa yang saya kongsikan awal tadi, kita menjangkakan bahawa indeks akan meneruskan pergerakan ke atas but dalam diagonal. Um, ha, apa struktur ni? Ini adalah kita jangkakan di sini akan berlaku rising wedge. Faham? Di situ akan berlaku rising wedge. So, kalau dia buat macam ni, dan anda ada peluang untuk menjual. Itu untuk ni lah. Tapi saya takkan pergi sell index. Anda boleh tunggu yang ini untuk menjual yen pair. Faham? Ataupun membeli US dollar. Boleh? Saya nampak lebih kepada yen pair instead of US dollar. Untuk selling. Bila ini berakhir. Okay? So, untuk indeks utama, kita jangkakan bahawa this will happen, tapi tengok untuk dia punya minimum target lekuk 5, kita dah sampai. Faham? Ini dah sampai. Kalau kita lihat kepada daily, lekuk 5, ini dah lengkap. Sekuen dia cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Unless dia break divergence. Kalau dia break divergence, kalau ini break divergence, anda boleh cari lagi peluang untuk membeli. Setakat ini tak ada. Cumanya dekat time frame yang lebih rendah, kalau kita masuk kepada H8, okey, kalau kita masuk kepada H8, dia tengah cut atas ini. Faham tak? Apa maksud dia? Kalau dia break this divergence, ini boleh jadi 1, 2, 1, 2 dan pecut lagi. Jadi perhatikan sebab ini nak break, itu hampir nak break. Jadi kalau hari ni dia break, ini ke atas sikit dia lagi. Ngam-ngam dekat situ. This penurunan adalah peluang untuk membeli. Faham? Dia ngam-ngam dekat situ. Dia punya ni adalah 7576. Sekarang ni adalah 7576. Ngam-ngam sama. Kalau ini berakhir dengan lebih tinggi, maksudnya ini anda tengok di sini, kalau dia lebih daripada, yes. Sebabnya pricing in untuk less cut pada tahun depan. Kalau ini lebih tinggi, anda tunggu this pullback. Okay, I won't be surprised kalau ini adalah 1, 2, 1, 2 dan kita extend lagi dan 3 ni masih berlaku. Ini adalah 3, 4 dan ini akan extend lagi. Faham? Perhatikan this RSI dekat H8. Macam mana nak buat H8? Anda pergi dekat MT5, anda customize dan pilih time frame. Faham? Available dia semua kat sini.
Itu MT5, MT4 tak ada. MT4 anda kena buat blended. Nah, MT5 senang. Tunggu dia punya ni break. Kalau dia break apa 7576, then pullback ini trade. Itu US 500, itulah entry H4. Dekat sini pun dia nak break. Dia dah break rasanya. Borderline, sama tempat. Ni kalau dia break, this pullback adalah peluang entry. Faham? Nampak break lah. Kalau dia break, dan saya akan letakkan blue box kat situ. Itu adalah US 500. US 30. Tengok H8. Ini pun berada borderline. H3, H8 sebenarnya ditukar-tukar time frame. Nak tengok kepada structure. Okey. Break divergence 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita katakan bahawa sini ada 4 kepada 5 kan. Ini adalah 4 biru. 4 biru. Ini kita katakan 1 merah. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ini kita sedang buat 5. Okey. Dekat mana 3 divergence tu, KD? Divergence pertama, divergence kedua, dan divergence ketiga. Ingat yang tu? Ingat tak yang ni? Nota ni. Tiga divergence. Divergence pertama, divergence kedua, dan divergence ketiga. Okey, sekarang ni kita borderline. Dia tengah test dia tengah test di sini. Yang ini dia nak break this divergence. Sekarang ni kita dah ada divergence pertama, divergence ini. Satu kita dapat letak lekuk 3. Lekuk 3. Faham ke ni? Kalau ini terbatal, yang divergence di belakang terbatal, ini bukan 3. Kita mungkin akan extendkan 1 ni ke atas dulu. Kalau dia break lagi yang besar, dan anda naikkan 3 ni ke atas. Benda ni yang paling susah dalam Elliott. Extension. Don't worry kalau anda rasa susah aku nak faham. Ya. Benda ni lah yang paling susah dalam Elliott. Kalau dia correction banyak lekuk. Kalau senang nak main. Kalau dia impulse yang paling susah. Tanyalah siapa-siapa. Kalau mula-mula anda mungkin susah nak melukis correction. Correction senang nak lukis. Kalau anda dah lama buat dia. Yang susahnya sebenarnya impulse. Bila extension. Benda ni lah yang membantu dia. Faham? Anda tengok kat sini. Kita dah ada divergence yang pertama tadi. Divergence yang pertama tadi. Yang itu di sini. Itu yang ni. Okay. Kalau ini batalkan this divergence, ini bukan lekuk 3. Sebab RSI tertinggi adalah lekuk 3. Betul tak betul? Sistem dia, kita ikut je dia. Itu je dapat kita buat dalam trading. Kita ikut je sistem dia. Maksudnya ini jadi nesting. Sama ada ini 1, 2, 1, 2.
Apa pun anda tak jangka ini sebagai sebagai penghabis dia. Kecuali dia habis dengan divergence. Sekarang ni, ini dah ada divergence. Yang pertama tadi, dah ada divergence. Di sini masih ada divergence. Sebab dia belum break. Kalau dia break, di sini break, dan dia akan batalkan yang pertama, dia batalkan yang kedua. Dan anda kena extendkan di sini. Extendkan lagi. RSI, ya. Break higher high. Benda ni yang paling susah dalam Elliott. Kalau ini berlaku, anda sedang dalam 3 of 3. Bermaksud yen pair akan naik ke atas lagi dan akan break structure ini. AJ ni akan buat ke atas lagi. Faham? Ini akan buat ke atas lagi. Boleh? Sekarang kita jangkakan kita sedang melihat, nampak kalau kita letak ini lekuk 3, 4 dan 5, 3 ni jadi paling pendek. Ada kemungkinan ini sedang buat lekuk 3. Sini lekuk 3 dia. Ini W, X, Y. Ni adalah 3, 3, 3, 3 dalam diagonal. Maksudnya ini adalah tiga. Ini kecilkan fraktal W, X, Y. Ini W, X, Y. Sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Tapi kalau sana tadi nesting, ini jadi lain. Ini jadi 1, ini flat, 2, sini 1, ini 2, sini 3. Faham? Kalau dekat indeks tadi buat 3 of 3. Ini anda kena buat flat. Boleh? Saya takkan lukis flat kecuali tak ada cara lain. Dalam keadaan ni kita akan lukis flat. Sama ada flat di sini. Ini sebagai 1. Apa pun anda nak jadikan kat sini. 1, 2, 3. Ni 2. Off 3. Faham? Perhatikan kepada indeks. Tapi yen pair jatuh bang. Ya, betul. Nampak? Yen pair jatuh. US 500 tak jatuh pun. Ini mungkin sebab oleh cerita US dollar. Faham? Itu mungkin sebab cerita US dollar. Bukannya yen. Maksudnya anda akan nampak euro US dollar akan jatuh. Sebab kita dah habis di sini. Ataupun ni masih 4. Either one. Okay. So balik kepada cerita ni, perhatikan kepada kepada RSI dia. RSI dia break ni sebab dia betul-betul dekat situ.
then anda akan trade bila RSI dia break. Faham ke ini? Perhatikan 7576. Kalau ini break, then anda tunggu this pullback 3, then kita akan cari peluang dekat indeks US. Tapi US index bukannya kepada Europe index ataupun even kepada Nikkei. Okay, US 30 pun sama, sebab everything borderline. Ni nampak macam dah break. Boleh terus turun habis, terus turun ke bawah. EU tu boleh. Kejap, lepas ni kita tengok kepada dollar pair. So perhatikan, ini dah dekat, ni dah dekat, ni nampak ini dah break. Ini definitely dah break. Sama dekat situ juga. Ini ada divergence yang pertama. Yang kedua dia adalah tinggi dia kat sini. Tinggi dia kat sini. Jadi ini belum break. 3 ni masih valid. But kalau dia break, itu bukan 3. Dia tak habis lagi, sejam lagi. Dah habis H8. Kalau dia dah break, itu adalah peluang. Ini kita akan tukar lukisan dia jadi 1, 2. Sama ada ini adalah 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 1, 2 dan 3. But apa pun, 1, 2, 3 ni adalah peluang untuk entry. Ada tools ke? Saya tak guna tool-tool ni. Saya guna mata. Saya macam ni. Apa-apa indikator elliott wave, saya tak percaya. Faham tak? Sebutlah apa juga indikator elliott wave. Apa yang saya tak cuba lagi. The best is still, sebab dia tak dapat nak terangkan dinamik. Kalau tak percaya, cuba try. Letak. Lepas tu ada tengok kepada, dapat tak cerita dinamik? Dapat tak kita cerita indeks dan dolar serta yen kat situ? Try dulu. Kalau dia dapat, bagi tahu saya. Senang kerja aku. Faham, Ayafin? Saya bukan hanya dekat trading view. Saya dah cuba dekat, bukan setakat dekat meta trader. Saya try dekat meta quote. Tu yang berbayar tu. $1,600 sebulan. Apa mak nenek indikator ada kat situ? Sebutlah. Kalau dia ada dalam dunia, dia ada kat situ. Kecuali ada yang, contohnya ada yang berbayar, itu pun kepada penyumbang dekat MetaQuote. Tapi kalau dia dekat trading view, dia akan ada dekat MetaQuote. Jadi, apa juga dah test. Cerita lah. Dan saya ada tim saya yang test dia. Kalau ada, kita dah jumpa. Setakat ini tak jumpa lagi. Kalau ada, settle. Senang saja. Okey. Apa pun, perhatikan. Kalau dia dah break, then pullback ini adalah entry. Nabil? DEX, jangan. Nampak? Yang lain-lain semua ke tepi. Ini jatuh. Indikator market dynamic. Indikator market dynamic tu apa? Indikator market dynamic ke? Kalau ada, senang kerja kita. Saya ada yang half day one, tapi dia dalam MetaQuote dan dia lock. But itu proprietary. Sebab itu saya tak dapat nak sharekan. Kalau dah lama dah saya share. Satu lagi, dia dalam bahasa ataupun programming bahasa lain. The thing is, company saya bayar, dan company, bukan saya seorang, company saya bayar kepada satu company untuk nak buat dia. So, dia bukan saya seorang.
Jadi kalau saya seorang lama dah saya kongsi. Anda tak perlu pakai profil. Saya tak perlu lukis ni. Kita akan trade incomplete sequence. Sebab dia tak sampai 100% weekly kan dia. Weekly, tu weekly. Tapi kita trade dekat H4. Nampak? Untuk DEX dah mula dan ini kita akan letakkan sebagai flat. Okay. UK 100 pun sama. Dah mula jatuh. JP 225 ini boleh ke bawah lagi. Ni boleh ke bawah lagi. But kalau dia buat 1-2 ni, kita trade dekat 2. The best is still mata kasar kini. Ceritalah apa-apa Elliott Wave punya indikator. Apa saya tak try lagi? Bagi tahu. Apa saya tak try lagi? Sebabnya kita bukan buat Elliott Wave. Kalau anda nak faham, Elliott Wave tu kita fitkan kepada view pasaran kita, di mana view kita adalah kepada Fibo dan juga sequence. Bukannya Elliott Wave. Elliott Wave tu cuma apa yang kita lukis Elliott Wave kepada satu instrumen, tetapi hala tuju dia kepada dynamic. Bukannya Elliott Wave. Kepada Fibo level. Kalau dia break sini, dan anda akan lukis ini sebagai macam ni. Sebab itu saya punya ni still, dia bukan full automated. Dia adalah semi. Satu, saya sediakan lukisan kepada anda. Itu sebab dia. Okay, jadi kalau ni ke bawah, this one is 2. Faham? Senang je nak lukis dia. Ni jadi 1. Ni jadi 2. Ni jadi 3. Ni tak ada, dia tak cross. Ini 4. Ni 3. Itu je lukisan dia. 5. Ya. Anda akan nampak susah masa mula-mula. The moment anda dapat konsep dia, anda cuma tunggu set up. Anda tak peduli apa Elliott dia. Ada tak 618 100 1618 tu, itu je. Peduli apa dia dengan dynamic apa semua. Ada tak set up? Itu soalan dia. Jadi set up kita adalah kalau dia buat benda ni. Anda tunggulah 618 apa semua. Span 35. Ini sebelum ke bawah. Jadi set up dia ada tak di sini ada tak divergence. Kalau dia ada divergence, sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, iaitu set up ini. Anda kena pasti set up dia. Structure saya buat. Faham? Mana nak dapat benda tu? Anda tunggu set up ini. Anda tunggu set up ini. 3, 1, 2, 3, terbalik dia. 1, 2, 3, tunggu dia buat 5. Ada tak divergence? Kalau dia ada divergence di antara A dengan W ni, dan B ni anda trade. Itu je. Faham? Iaitu yang ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni buat 5. Jadi ada tak divergence di sini? Kalau dia ada divergence, pullback ini short. Itu je. Kalau dia jadi benda lain, tunggu dia
tengok balik apa structure yang ni, apa Fibo level dia. Itu je. Tunggu set up. Itu je. Masalahnya semua benda dia nak masuk. Itu jadi masalah. Okay, UJ. So, ini nampaknya ke bawah lagi. Reset dia adalah di sini. So, ini akan ke bawah lagi. Itu reset dia. So, semasa indeks dijangka akan ke bawah dulu. Tembus tak? Kalau dia tembus, dan kita tukar lain. Ni belum. Okay? The thing is, di sini adalah flat. Dapat tak nak trade dia? Tak. Ataupun dia cuma habis kat sini. Ya, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu lukisan dia. Okay, EJ pun sama. EJ dah masuk dalam, kalau anda nak trade, EJ dah masuk dalam blue box. Itu EJ. GJ pun sama, dah masuk dalam blue box. AJ pun sama, dah masuk dalam blue box. Kalau nak buat blue box, itu ada blue box dia. Cap JPY ni time frame kecil. Cap JPY hampir nak masuk blue box. Dah masuk ke tak? Belum. Hampir nak masuk blue box. But dia dah sampai 1, 2, 3, 4, 5. Dah sampai. Sekarang ni lagi senang. Dulu saya bagi gambar je. Sekarang ni kau ambil, letak terus kat chart sendiri je. Dollar. I still like to see ini untuk dollar. Alia, maksudnya euro US dollar, I still want to see. So dia tak ada divergence. So, kalau kita nak katakan dia sebagai flat, di sini ini kena berakhir dengan divergence. Ini tak ada divergence. So 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia divergence macam kalau dia flat, macam mana kita nak trade? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan trade dekat sini. Sini kena buat 5. Kalau dia buat 3, dia boleh jatuh sini. Dan kita akan ikut kepada mapping di mana segitiga dia, B dia habis kat sini. Faham? Itu adalah untuk dolar. So I still want to see 5, but tak dapat nak trade dekat situ. Sama seperti euro US dollar. Tempat nak trade dia tak dapat kat sini. So kalau anda nak habiskan, ini tak ada divergence. So the best is still kalau dia buat benda ni. Dan dia buat 5 ni, tunggu 3. Faham? Okay. U-Chef chart dia saya tak tukar lagi. U-Chef chart dia saya tak tukar. Itu je. Senang cerita set up 5-3 ataupun set up 3-3. Berlaku divergence. Sebab set up 3-3 dia kena
dia kena habis WXY, dia kena batalkan divergence. Itu setup 3-3. Itu je. Sebenarnya setup 3-3 ada. Saya tak kongsikan. Sebabnya saya nak anda faham yang ini dulu. Saya nak anda faham 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6, 1, 8, 100, 1, 6, 1, 8. Tapi kalau anda duk dengar saya sebut 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, kalau selagi dia ada divergence, berlaku 5, 3 ni ada entry. Banyak je pun. Ya, 5. Dia kena naik 5. Dan divergence ni kena ada. Itu je. Banyak. Dan ini lebih kepada Wyckoff. But tak apa. Saya tak nak masuk Wyckoff yang terlalu dalam. But dia banyak. GU pun sama. Ini boleh lengkap. Cumanya I want to see this. Sebab di sini tak ada divergence. Banyak je pun. Ada kan dalam nota ni. Nota ini is. Ni nota dia. Ni. Dah berapa bulan, berapa tahun dah nota ni. Ni nota dia. Kalau dia 3 tak dapat. Dan tak ada divergence. Even kalau dia 5, tak ada divergence, tak dapat. Even ada nampak sini 5. So 5 tu senang nak tukar. Tapi tak ada divergence. Itu tak dapat. Tu nota dia tu. Ni 5. Kan tak ada divergence. Kita kan tandakan sebagai Y. Mungkin dia habiskan tapi anda takkan trade. Okay. GU. So another 5 lekuk ke atas. UCAT boleh lengkap. UCAT ni boleh lengkap. Okay. AUD US dollar. Ini boleh lengkap. But I won't be surprised kalau dia buat ini 4. Dan break lagi ke atas. So, sini tak ada divergence. I won't be surprised kalau dia buat benda tu. Ni. Pedi. Nota dia kat sini. 3, 3, 5, 3. Semua ada kat sini lah. Baca nota ni. Nota ni kan saya dah share semalam. Bukan semalam. Berbulan. Setahun. Berapa lama dah nota ni kongsi. Yang saya kongsikan lebih komplit. Ni tak komplit. Yang saya kongsikan itu lebih lengkap. Satu nota penuh. Okay. I won't be surprised kalau ini ke atas, kita sebenarnya buat 4. Dan dia sama cerita dengan yang lain. Gold. New Zealand dollar. Sama. Ini boleh jadi 4. Gold. The same thing. Ini boleh jadi B. Dan sama cerita macam cerita macam Australian dollar dengan New Zealand dollar tadi, di mana ini Australian dollar dan New Zealand dollar buat 5, di sini pun buat 5. Okay, itu gold. Silver kalau dia buat ini, kalau anda agresif, silver ni boleh short. Faham? Kalau anda agresif, anda dah cukup 5 dia.
Okay, itu silver. Gold no, silver. Copper, tak tahu apa ada news keluar Apa dah? NPC announcement, oh China punya announcement. Orang tunggu dia nak cerita pasal local government. Berapa dia nak bagi, tapi nampaknya tak bagi banyak. Lain daripada tu, minyak I still liking dia untuk ke atas 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Platinum, apa dia punya XPT kan, platinum the same thing. Kita jangkakan ke bawah dahulu. Ini akan ke bawah dahulu. The same thing dengan gold, the same thing. Ini anda ambil macam ni. Ni platinum. Ini adalah anda ambil ni sama. Faham? Yakin? Platinum ni anda kena jadikan sebagai flat. Kalau dia habis kat situ. Tapi kalau gold masih ada ini, masih ada movement ini, dan platinum pun ada movement ini, dan ini jadi zigzag. Jadi platinum kalau dia buat benda ni, sini ada peluang untuk short. I won't be shorting gold. But anda belum long gold sekarang. Kalau ada pun shorting, but I won't be shorting gold. Kalau nak short, saya short silver ataupun platinum di sini. Okey. Lain daripada tu, Euro AUD mungkin dah habis. So, ini mungkin tengah berlaku. Sebelum ke bawah. Itu Euro AUD. Hujung minggu ni, semua chart ni akan lebih detail. Hujung minggu. Euro GBP pun sama. Malahan saya akan cari untuk nak short Euro GBP sekiranya ini berlaku. Anda tunggulah incomplete sequence dia kat situ. Anda tunggulah dia punya sequence kat situ. GBP AUD pun sama. Ini boleh habis. Masalah saya dengan GBP AUD ni adalah sekiranya dolar buat lekuk 3, AUD akan lemah. Faham? Ini akan habis dan mulakan ke atas. Nampak macam tu. Sebab itu saya berminat untuk Euro GBP untuk nak short. Untuk shorter term. Sama dengan GN. Ini boleh habis. Ini adalah Y dia. Okey. Dan kita memulakan pergerakan ke atas. Bitcoin saya tak kejar ke sini. Bitcoin adalah something yang saya, sebab dia dah break high. Kita dah cukup dan dijangka memulakan, sama ada ini adalah 4 kita, but I'm only interested kepada Bitcoin di sini nanti. Sekarang ni dia structure dia dah matang. Okay. But daripada bawah ni kita masih ada, baru ada 3. So ada 4. But kalau dekat sini, kalau anda agresif,
Kalau ini break 1618, dia tak sampai. Kalau dia break, anda boleh tunggu 4. Faham tak? Kalau ini break 1618, then 1, 2, 3 situ boleh masuk untuk trading. Boleh? Then lastly, itu adalah, ini momentum sequence. Anda nak dia sampai 16, ni tak sampai lagi. Dia berada di antara 1 kepada 1618. Itu bukan tempat trade. Fractal itu je. Fractal is. Structure terbentuk mana-mana. Cari structure dekat time frame mana yang jelas. Kalau dia time frame yang besar, dan anda guna untuk invest, untuk long term. Tapi kalau macam ini, dia break structure daily 1618, anda trade dekat apa dia, dekat H4. Faham tak? Di sini berlaku momentum sequence. Momentum sequence dah 1, 2, 3 sampai 1618, dan anda trade 4. Tapi ini daily. Anda trade dekat H4 ataupun H1 punya structure. Macam mana kita tahu dia 1, 2 dekat daily? Dan anda tengoklah dia punya reset. Reset yang pertama, daily. 3 dia. Sini kita ada separation. Dan anda masih katakan ini 3. Itu je. Sini kita nak tengok divergence. Jadi 3 kepada 5. Itu 3. Kalau ni lepas 1618, 4 ni kita trade. Benda tu je, Is. KID tak lama lagi dia muak dah dengar pasal divergence. Benda tu je. Ulang, benda tu je kita buat. Tak ada benda baru. Sama je. Tak ada benda baru. Satu kadang-kadang saya pun muak duk cerita sama. Jadi anda tahu itu daily. Anda tengok dekat first kat mana dia reset. Itu daily. Reset. Itu daily. Nak lebih jelas, anda buka weekly. Ada tak reset? Kalau dia reset sini, dekat sini tak nampak reset dia kan? Ini tak nampak reset dia. Daripada sini. Tak nampak. Jadi ini bukan weekly punya. Jadi ini masih trading. Sebab dia dalam sini. Jadi anda tunggu weekly punya reset, dan anda katakan ini 2. Jadi kalau weekly anda masuk dan tunggu structure daily, itu invest. Ataupun long term. Tak adalah kau masuk pagi ni, malam nanti nak keluar. Dan lah kau tunggu berminggu pun, masuk malam keluar. Faham? Saya tak terkejut kalau ini adalah 1, 2, ini 3, ni 4, ni 5. Apa pun anda akan tengok di sini nanti. Mana-mana. Kita tengok apa bentuk reset dia. Jadi macam mana tentukan fractal dia? Ataupun benda ni. Reset berlaku time frame berapa? Itu je. Semua ni ada kat sini. Time frame pilihan. Tengok. Semua ni ada. Table. Siapa table lagi? Mana? Reset dia mana? Kan? Takkan nak tengok sub-minuet ni. Ada tengok dekat minute chart. Ada tengok, ada cari dan tandakan dekat daily. Semua ni ada. Semua ada kat sini. Semua ni ada. Everything. Reset. Ni maksudnya reset. Reset dia dan anda trade dekat time frame berapa. Tengok jangka masa dia. Itu je. Dan anda tengoklah structure dia complete ke tak. Fibo dia sampai ke tak. Tunggu dia punya setup. Ulang benda sama. Boleh?
tu semua dah ada. Faham? So Bitcoin, kalau tanya saya, kalau ini sampai 1618, anda boleh trade, anda boleh tunggu dekat lower time frame untuk nak masuk 4. Tak adalah lower, daily. H4 punya time ni untuk trade. Maksudnya yang reset daily ni, tarik Fibo dia, tempat reset tu, kalau ini lepas 1618, ada separation, ini 3. Tunggulah 1, 2, 3. Itu 4. Last leg dia. Itu je. Kalau ini break structure, ini bukan 3. 3 kita naik. 1, 2, 1, 2, 3 of 3. Tak tahu dia pergi mana. Jadi kalau dia buat macam ni, then satu ni pergi belakang. Kalau anda amat agresif pada dia. Kalau anda tak terlalu agresif, sini akan habis. Kalau anda tak terlalu agresif, satu ni pergi sini. Sini 2. Sini habiskan 3. Kalau dia buat benda tu, itu je pun. Kalau ini mencanak tiba-tiba, mengetahui Bitcoin, itu boleh berlaku. But anda takkan ambil yang terlalu agresif. Faham? Ada bezanya. Kalau kita lukis sebagai 1, 2, dan anda menjangka bahawa sini buat 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ini akan menyebabkan sasaran dia tak terlalu jauh. Di mana ini jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Iaitu kita habis 3 dekat sini. Kalau anda amat agresif, anda extendkan seluruh ni sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2. Extension tu menentukan, untuk menentukan sama ada dia buat ini atau ini, di situlah yang anda tentukan apa dinamik dia. Faham? Kalau anda buat benda ni dekat indeks, kawasan ni anda sedang jangka negatif yen dynamic. Kalau anda extendkan satu, kawasan ni anda jangkakan dolar dynamic. Yen dynamic berlaku dekat sini. Itulah dinamik-dinamik tu. Apa yang sedang menggerakkan dia? Kalau dia digerakkan oleh yen ataupun indeks, then kita akan jadikan 3 dekat situ. Kalau dia nampak panjang je tapi tak ada yang laju-laju, then anda akan jangka itu dolar. Kawasan ni dolar 1. Yen dynamic kemudian. Inilah dinamik-dinamik tu. Faham? Jadi map kita sentiasa kepada indeks. Kalau RSI dia break dan anda jadikan dia sebagai 1, 2, anda alihkan 3, then barulah itu menandakan dinamik tu, instead katalah anda sedang jangka ini 1, 2, anda sedang jangka sini 3, dan yen dynamic dekat sini. Ini yen dynamic, ini 3 of 3 dekat kawasan ni, 3 of 3.
Ni negatif yang ada ni. Okay. Lepas tu kan, dia punya RSI ni break. 3 ni ada alih. Extension. Lagi yang ada ni. RSI tu menandakan bahawa dia lebih agresif lagi. Nak habis tak? Nak habis tak? Tak. Dia tak habis lagi. Biar, dan maksudnya, anda akan tarik fibo baru. Tempat baru. Faham, Miss? Di situlah masuk yang faktor time. Faktor ini. Mana nota dia? Ada nota dalam ni. Kepada faktor time. Faham? Anda gunakan dekat H4. Faktor time. Anda gunakan dekat H4. Adakah dia, kalau dia break RSI itu dan pada waktu itu adalah minggu continuation. Maksudnya, minggu yang 6-12 ataupun minggu 19-24. Dan anda akan extendkan 1212. Itu sebagai dia punya filter. Sekali lagi saya ulang. Anda nampak dan anda jangka sini habis lekuk 3. Dalam ni ada divergence. Ni turun 4, sini break divergence. Dia break divergence. Jadi anda nak jadikan 3 ni 1-2. Jadi itu bermaksud anda sedang menjangka lanjutan. Adakah dia break divergence tu pada minggu-minggu ini? Dan anda akan lanjutkan. Kalau dia break pada minggu-minggu ini, anda tak terlalu agresif. Itu last time. Anda tak akan terlalu agresif. Anda akan ambil dulu, biar dulu sebagai 1-2, biarpun divergence to break. Bukan ilmu rahsia. Ni dah dalam ni lama lah. Itu faktor time. Ni guna faktor time ni. The divergence break, ini yang anda refer. Itu H4 dan ke atas. Anda akan tengok divergence break dekat H1. Okay, H4 belum break. H4 break, tengok air bulan. Adakah dia dalam lanjutan? Kalau dalam lanjutan, 1-2-1-2. Kalau dia bukan dalam lanjutan, lepak dulu, anda extendkan yang kecil dulu. 3 anda masih kekal, ini 4, anda extendkan yang dalam ni dulu. Hari ni berapa air bulan? Ini berapa bulan? 8 air bulan. Kita dalam lanjutan. Sekiranya ini break, break divergence, kita dalam minggu lanjutan. 3 ni akan extend. Ini jadi 1-2, 1-2. Dia break lagi yang belakang, naik lagi. Kalau dalam minggu lanjutan. Kalau bukan dalam minggu lanjutan, minggu pertukaran, dan ini masih 3-4, ada extendkan yang dalam ni dulu. Faham? Anda extendkan yang dalam ni dulu. But, kalau ini break, sebab dia break 8 hari bulan, iaitu dalam minggu lanjutan, dalam minggu lanjutan, dan saya akan extendkan dia. Bermaksud 3 ni extend. Dia break lagi yang besar. Dalam minggu lanjutan, 3 ni extend. 3 ni naik balik. Itu hari bulan.
Faham? Tak faham, tanya Kaidi. Kaidi tengah garu kepala. Ada apalah pula hari bulan ni. Yang kau tanya tadi Kaidi, ada kena-mengena dengan hari bulan. Maksudnya kalau dia dalam minggu pertukaran, anda tak extendkan dulu, anda extend yang kecil dulu. Tapi dia break divergence dalam minggu lanjutan, anda extendkan. Kau cepat dia nak naikkan dia. Tambah fractal dia. Itu lanjutan. Faham? Senyap ni banyak tulis ni. Alia, kau goreng apa hari ni Alia? Nampak tak kenapa saya tak nak terangkan pasal lanjutan apa semua ni, saya cuba bagi tarikh seperti biasa je. Sebabnya anda kena faham pasal divergence dulu. Then baru kita dapat cerita benda ni. Dia ada kena dengan option date ya. Buat apa nak tambah nota? Nota tu dah ada berapa lama dah kat situ. Dah tulis lagi lanjutan apa semua. Ini kena mengena dengan yang tadi tu. Yang ini. Yang ini. Dia yang besar belum. Kita akan extendkan yang minor dulu. Tulis kat depan sebelah ni. Tak payahlah kau pergi buat tulis panjang-panjang buat nota, lepas tu hilang nota. Seperti biasa. Ataupun dah tulis tak faham apa kau tulis. Boleh? I tak sempat nak masuk Wolf. Dah pukul 5. Okey, satu Jumaat jangan miss session. Sebabnya anda boleh tanya, saya boleh tambah. Okey? Dulu saya nak masukkan faktor time tu, tapi kena faham pasal divergence. Sebab Kaidi tadi dah tanya, kita letakkan. Okey? Jadi itu saja untuk sesi saya pada minggu ini. Teruskan bersama kami di XM sesi selepas ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi seperti biasa sesi saya pada minggu depan. Selamat berhujung minggu kepada semua. Letakkan cat tarikh. Thank you very much. Labur dalam satu sistem, negakkan sistem anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.